أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dimuliakan dan dihormati seluruh para pegawai masjid, yang dimuliakan dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini di tempat yang penuh dengan keberkatan di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi kita bertemu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ya dalam majlis ilmu, dan insya-Allah ya moga-moga pertemuan kita pada pagi ini yang membawa rahmat Allah, keberkatan daripada Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, kita mulakan dahulu dengan membaca bacaan yang muka surat 109 tu ya. 109. Kita ambil barakah sekejap untuk membaca zikir la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الآمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله تكرارها ما أحلاه ما أبهاه ما أعلاه تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله جمعت معنا التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي حصنك الحصين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله بها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, untuk pagi ini muka surat apa ya? 103. Betul. Satu kosong 98.
Oh, tak habis lagi yang baru ni ya? Okey, baik. Maknanya kita masih lagi berbicara berkaitan dengan peringkat yang ketiga, iaitu ma'rifatullah. Ada sedikit lagi lah perbahasan pada muka surat 98. Baik, kita baca apa yang disebut dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, Syekh Sayyidi Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa ni ialah guru mursyid kepada guru mursyid saya lah, ya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullahu ta'ala. Beliau berguru dengan Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala. Beliau mengarang satu kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, iaitu hakikat tasawuf. Maka beliau menyebut anna dzikra, zikir adalah syajaratun, pokok, tathmurul ma'arifa, yang membuahkan ma'rifah, wal ahwal, serta membuahkan ahwal, allati syammara ilaiha salikun, yang menggerakkan seorang salik, ya, untuk menuju kepada ma'rifah. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, saya ulang lagi sekali, anna zikra, bahawa sesungguhnya zikir. Tadi sekejap kita baca zikir, dan kita juga boleh baca zikir-zikir yang lain. Zikir ni diibaratkan syajaratun, sepohon pokok, ya, sebatang pokok yang kita tahu bahawa pokok ni ialah dia akan membuahkan. Maka zikir itu adalah sepohon pokok tasmurul ma'arif, yang membuahkan ma'rifah. Jadi kalau kita tanya macam mana ustaz saya nak mencapai kepada tahap ma'rifatullah, nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kena menanam pokok zikir. Di mana? Di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Maka bila mana kita menanam pokok zikir inilah yang akan membuahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ya? Dan bukan setakat dia membuahkan pokok zikir, wal ahwal, dia akan membuahkan ahwal. Apa makna ahwal? Ahwal ni ialah perkataan jamak kepada perkataan hal. Selalu kita sebut dalam, tak tahulah dalam bahasa Malaysia ni selalunya, engkau apa hal, tu makna lain kan? Ke masalah apa tu dia cakap kat kawan dia tu, dia seolah-olah mempertikaikan apa hal kawan dia ni. Tapi sebenarnya hal, hak, alif, lam itu adalah perkataan dalam bahasa Arab yang memberi maksud sesuatu yang berlaku dalam diri dia, dalam hati dia. Kalau bahasa Arab menyebut harakatul qalbiyah, ya, al-harakat al-qalbiyah, benda yang berlaku dalam hati, ya, hal keadaan hati kita. Kadang-kadang hati kita rasa tenang, kadang-kadang hati kita rasa susah, kadang-kadang hati kita rasa lapang, kadang-kadang hati kita rasa sempit. Itu hal yang berlaku dalam hati kita. Jadi bila mana kita berzikir kepada Allah, zikir ini akan menumbuhkan sebatang pokok, dan pokok ini akan membuahkan hal keadaan yang berlaku dalam hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ustaz-ustaz ataupun pembaca-pembaca Al-Quran ataupun orang-orang yang berzikir, bila mana mereka berzikir, kadang-kadang datang dalam hati mereka tu rasa lapang, rasa tenang, rasa gembira, rasa seronok. Kadang-kadang kita juga berlaku, kita duduk tengah baca Quran, tiba-tiba dia datang sedih. Ya, sepatutnya baca Quran kenapa nak sedih? Baca Quran kan beribadah kepada Allah. Itulah. Kena letak belah sini sikit lain kali. Tak apalah. Jadi kadang-kadang kita baca Quran, sepatutnya kita gembira kerana baca Quran tu beribadah kepada Allah. Tapi tiba-tiba dia datang dalam hati kita, rasa sedih, kita menangis. Itulah dia dinamakan hal yang berlaku dalam hati kita. Dan yang paling baiknya ialah hal yang tercetus dalam hati kita ni ialah yang membawa hati kita kepada Allah. Ya, membawa sesuatu kepada Allah. Apalagi kita kata membawa hati kita, menukar keadaan hati kita daripada keadaan biasa. Tadi belum kita baca Quran tadi, sebelum kita berzikir tadi,
Hati kita biasa, tapi bila mana kita mula berzikir, kadang-kadang hati kita rasa sedih. Rasa sedih itu salah satu sebabnya kita mengingati dosa-dosa kita yang menyebabkan hati kita dah rasa ingin bertaubat kepada Allah. Itu antara hal keadaan yang berlaku bila mana kita berzikir kepada Allah. Dia sebagaimana kita duduk juga dengan setengah-setengah tuan-tuan guru, ya, para murabbi mursyid, para masyayikh, para habaib, ya, para asatizah, ya, kita duduk dalam majlis-majlis mereka ni, ada kadang-kadang mereka mengajar dengan hal. Dan biasanya orang-orang yang ada murabbi mursyid ni, kadang-kadang dia mengajar, dia menghuraikan sesuatu, dia bukan sekadar menghuraikan sesuatu dengan lisan dia, macam saya ni duduk tengah bercakap ni, tetapi dia menerangkan sesuatu itu dengan hal keadaan diri dia. Boleh ya? Bagaimana hal keadaan diri dia? Kadang-kadang dia menyebut sesuatu tentang Allah, datang dalam hati dia rasa kebesaran tentang Allah, dalam hati dia rasa kegerunan kepada Allah, maka dia meluahkan hal dia tadi, hal keadaan dalam hati dia tadi, menyebabkan kita juga terasa. Kita juga terasa. Contoh lain, saya buat contoh lain. Contoh imam Qiyamul Lail, ya. Bila masa orang imam Qiyamul Lail, dia baca dengan bacaan yang tertentu, lepas tu pula dia bawa kita dengan zikir munajat, maka datang dalam hati dia rasa sayu dalam munajat itu, maka dia berkongsi hal keadaan batin dia itu, jiwa dia, hati dia itu kepada kita yang kat belakang sebagai makmum dia, maka dia menangis, kita juga menangis. Itu dia panggil apa? Itu ialah mengajar atau membawa sesuatu keadaan, bukan setakat dengan bicara lisan, tetapi dengan hal keadaan hati dia. Boleh insya-Allah ya. Jadi bagaimana nak dapat semua itu? Dengan zikir. Dia tak boleh dapat dengan kita bercakap kosong macam ni. Sebab tu kita perlu kepada orang-orang yang kita nak kata apa ya, guru-guru, apatah lagi kita perlu kepada seorang murabbi mursyid, iaitu seorang guru yang berkelayakan mentarbiah, membimbing hati kita, kerohanian kita. Kerana mereka membimbing kita bukan sekadar dengan lisan mereka, bukan dengan perbuatan zahir mereka, tapi mereka membimbing kita dengan hati mereka, dengan jiwa mereka. Sebab tu kita duduk dengan guru-guru yang tertentu ni, dia lain, ya. Ada kita dapat banyak ilmu dengan seorang ni, ada kadang-kadang kita dapat dengan seorang ni banyak pendidikan, tarbiyah. Ada kita dapat dengan seorang ni pula, ya, rasa hubungan hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, maka saya ulang balik, anna zikra, bahawa sesungguhnya zikir, syajaratun, merupakan sepohon pokok, tasmurul ma'arif, yang membuahkan kita mengenal Allah, wal ahwal, dan menyebabkan tercetusnya rasa ahwal dalam hati kita, allati syammara ilaiha, yang menggerakkan seseorang salik. Apa makna salik? Orang yang sedang berjalan menuju Allah, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, fala sabila ila naili samariha, fala sabila, maka tidak ada mana-mana jalan, ila naili samariha, untuk mendapatkannya, mendapat buahnya tadi, buah makrifah dengan ahwal tadi, illa, melainkan min syajaratiz zikir, daripada pokok zikir. Maknanya kalau kita nak mengenal Allah tanpa zikir, kita tak akan mencapai, ya. Atau kalau kita buat ibarat lain, kalau kita tanam pokok lain selain daripada pokok zikir, maka pokok lain-lain itu tidak akan membuahkan mengenal Allah. Ini ibarat dia, ibarat kata perumpamaan. Boleh ya? Baik, kemudian kita ulang lagi bahawa tidak ada jalan lain kecuali jalan zikir, barulah kita akan mencapai mengenal Allah. Wa kullama azzamat tilka syajarah, wa kullama azamat tilka syajarah, mana tadi, semakin besar pokok tadi, kullama ni setiap kali pokok itu membesar, pokok itu membesar, itu maksud dia. Wa rasikha asluha, dan semakin teguh tunjangnya, kana a'zamu li thamaratiha, maka semakin berpeluang ia mengeluarkan buah, makin besar dia punya buah dia. Biasalah kalau pokok tu pokok yang subur, pokok yang rendang, pokok yang makin besar, maka makin besarlah hasil dia. Fadzikru yathmurul maqamat, dan zikir juga bukan sekadar dia membuahkan makrifah dan ahwal, dia juga membuahkan maqamat. Apa makna maqamat? Kedudukan hati kita, ketetapan yang ada pada hati kita berkait dengan sesuatu. Contoh kita bawa berkait dengan taubat. Dia maqamat ni, dia maqam hati kita.
Ada setengah ulama kata ada 9, ada setengah ulama kata ada 10 maqam. Maqam pertama biasanya dia mula dengan maqamut taubah. Hati kita berada pada kedudukan hati yang bertaubat. Dan dia kekal bertaubat. Dia bukan sekejap lalai. Sama juga kita kata zikir. Ada hati orang ni, dia dah berada pada ketetapan. Tetap, kita nak nama apa ya hati dia tetap dah berzikir. Tuan punya diri dia bercakap, Tuan dia punya diri dia berjalan, Tuan punya diri dia duduk makan, duduk sembang, duduk jumpa orang tu jumpa orang ni, hati dia tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikir la ilaha illallah, kalau zikir Allah, 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 Allah. Termasuk Tuan punya diri dia tidur pun, hati dia Allah, 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 Allah. Dan dia tidak mengganggu. Boleh ya? Maqam syukur. Kita ni sekejap bersyukur, kejap kufur. Apa makna kufur? Tak bersyukur. Tapi kadang-kadang dapat benda yang besar-besar, barulah cakap alhamdulillah kan. Kalau benda yang kecil-kecil, ada cakap alhamdulillah. Hari ni dah berapa kali kan, dulu pernah banyak kali saya ulang. Untuk diri saya pun sama. Hari ni dah berapa kali dah alhamdulillah. Alhamdulillah apa ustaz? Tengok. Tadi boleh berjalan kan? Setiap langkah tu cakap alhamdulillah tak? Ke nak tunggu tak boleh berjalan? Maka berjalan itu nikmat. Tangan boleh angkat lagi kan? Boleh. Mulut boleh bercakap lagi kan? Boleh. Telinga masih mendengar lagi kan? Boleh. Mata boleh berkelip lagi? Boleh. Berapa kali dah alhamdulillah pagi ni? Tapi bila mana hati kita sudah sampai kepada satu kedudukan itu, kita tak perlu lagi lisan kita. Dia akan sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini salah satulah contoh. Sampai kepada tahap yang paling tinggi sekali, hati kita berada pada, ada setengah ulama kata maqam yang paling tinggi maqamur ridha. Hati sentiasa redha dengan apa saja yang berlaku. Apa saja yang berlaku ke atas hidup kita, kita berlapang dada, kita menerima sepenuhnya. Bahkan kita seronok dengan apa yang Allah takdirkan ke atas diri kita, walau sekalipun kita berada dalam kedudukan sakit. Gembira dengan sakit yang diberikan. Apa? Kerana sakit itu menunjukkan Allah sedang berinteraksi dengan kita. Apatah lagi kalau sehat, lagi seronok. Susah itu gembira. Kenapa? Kerana Allah sedang berinteraksi dengan kita. Kerana susah itu hanya Allah boleh buat kita susah. Selain Allah tak boleh buat kita susah. Sekalipun semua manusia ni berhimpun atas muka dunia ni nak susahkan kita, kalau Allah bantu kita, tak akan ada siapa. Ya, contoh Nabi Musa alaihi salam. Dia berlari daripada tentera-tentera Fir'aun, tapi Allah nak selamatkan dia. Ya, maka dia ambil tongkat saja, pukul laut, terbelah dua, boleh berjalan tengah-tengah lautan. Bila mana tentera tu datang dengan Fir'aun dah sekalinya, ditutup laut tu, tenggelam semuanya. Maknanya kalau seluruh, apa makna Fir'aun dan tentera-tentera dia? Maknanya sebuah negara menentang Nabi Musa, dengan ketua negaranya, dengan tentera dalam sebuah negara. Ya, semua ingin membunuh Nabi Musa dan umat dia ketika itu, tapi Allah tak izin. Maknanya siapa yang bagi mudarat, siapa bagi manfaat? Allah. Jadi kalau kita sakit, daripada siapa sakit kita ini? Allah. Kalau kita sehat juga Allah. Maka maqam yang paling tinggi setengah ulama dalam hati kita ni, apabila hati kita tetap dalam semua keadaan redha. Ada juga ulama mengatakan yang paling tinggi maqam dalam hati kita ialah maqamul mahabbah. Ya, hati kita tetap dalam keadaan sentiasa mahabbah. Apa makna mahabbah? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada seluruh makhluk kerana Allah dan Rasul. Tidak ada pernah rasa benci. Kita ni kan ada lagi benci kan? Ada lagi? Masih ada benci dalam hatimu. Benci? Jangan. Aulia-aulia Allah ni, wali-wali Allah ni, mereka sudah tidak ada benci. Hatta sehingga kepada kaki maksiat sekalipun, mereka tak pernah memandang dengan pandangan kebencian. Kita tengok kaki maksiat, dahsyatlah dia ni, buruklah perangai dia, ni macam mana dia ni kaki maksiat. Jangan. Ya, kita tidak tahu di sebalik kehidupan mereka bagaimana mereka hidup.
apa halangan mereka, apa cabaran mereka, apa latar belakang hidup mereka. Kadang-kadang budak-budak jadi mak rempik tu kan, kita tak tahu dia duduk macam mana sebenarnya. Wallahu alam lah. Mungkin ada juga hidupnya selesa, ada ibu dan ada ayah, cuma perangai dia buruk. Tapi wallahu alam, kenapa kita tidak tahu. Akhir sekali apa yang kita kena buat? Kita doa je lah kepada mereka supaya mereka menjadi orang yang soleh. Dengan doa kita kepada mereka menjadi orang yang soleh, maka moga-moga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak dan cucu-cucu kita, zuriat kita juga orang-orang yang soleh. Kenapa kita nak kata orang ni dia panggil apa ni? Kedudukan satu hati yang sudah sampai ke tahap mahabbah. Nabi SAW ini hatinya hati yang penuh dengan cinta. Hati Rasulullah. Dia tidak pernah berdendam dengan umatnya. Tengoklah, umatnya menghalaunya daripada Mekah. Tapi bila mana Nabi dah ada kekuatan di Madinah, Nabi kembali balik untuk membuka Mekah tu kan. Ya, Nabi bagi tahu siapa yang masuk rumah orang sekian, siapa yang masuk ke dalam Baitullah. Ya, siapa yang ini. Semua Nabi padamkan perasaan dendam, kerana tidak ada dendam dalam jiwa Nabi. Yang tu yang diceritakan, ada seorang pemuda yang Nabi cerita 3 kali, saya cerita ringkas. Ada seorang pemuda, Nabi kata sekejap lagi ada seorang pemuda akan datang, itu adalah ahli syurga tu kan. 3 hari turut-turut Nabi bagi tahu. Maka ada seorang sahabat ikut pemuda ni nak bermalam dengan dia jadi tetamu, nak tahu apa dia buat. Akhir sekali ringkas ceritanya, dalam hati dia tidak pernah rasa benci, rasa dendam, rasa marah, semua dia maafkan orang. Maka dia adalah pemuda ahli syurga. Maknanya bermula daripada hari ini kita kena buang segala perasaan dalam hati kita, dendam, marah, benci. Samalah kita sekalipun, saya sekalipun samalah. Kadang-kadang orang buat kat kita ni, subhanallah, tak mampu untuk kita rasa, ya Allah, kita pun tak terfikir dia boleh buat kat kita macam ni. Contohnya kan, kebetul. Tak terbayang betapa dia menghina kita. Padahal kita tak buat apa pun kat dia. Bahkan kita buat baik pula pada dia. Tiba-tiba dia hina kita. Seolah-olah jatuh, tak ada nilai diri kita. Akhir sekali kita terasa. Terasa bukan terasa biasa, terasa jauh di lubuk hati itu terasa. Kalau orang kata ketulan hitam, ya ke? Apa tu? Wallahu alam, tapi jauh di lubuk hati. Ya, hati ini terlalu amat terluka dan terseksa. Ya. Dengan perbuatanmu, kita cakap macam tu. Dan aku tak akan pernah memaafkanmu. Sudah. Tak apalah, sampai satu waktu kita maafkanlah. Moga-moga Allah Ta'ala pun maafkan kita. Dengan kita pun banyak silap juga. Kadang-kadang kalau fikir, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar bab-bab begini kan, di sana ada sebuah keindahan yang kita tidak pernah merasai. Apakah keindahan itu? Memaafkan segala-galanya pada apa sahaja kesilapan orang. Demi Allah maafkan kita untuk kita berada di syurga Allah. Ini benda keindahan yang kelapangan, ketenangan, keindahan yang tidak akan mampu untuk kita ungkapkan di saat kita berdepan dengan Allah suatu hari nanti. Tapi hari ini kita masih rasa lagi, ya. Ada orang kadang-kadang, okey, kita jumpa di mahkamah Allah, sampai depan Allah pun dia nak bawa. Ya, tak apalah, setakat tu boleh, insya-Allah, ya. Ada kata maqam redha yang paling tinggi, ada kata maqam hati kita ni tetap. Sekarang hati kita tak tetap. Kejap khusyuk, kejap tak khusyuk, kejap sabar, kejap tak sabar. Sabar ke tak sabar? Wallahu a'lam. Khusyuk ke tak khusyuk? Tak tahulah. Kita sendiri pun tak tahu di mana hati saya, hati tuan-tuan. Betul kan? Kadang-kadang kita pun tak faham apa hati kita sebenarnya. Di mana duduk hati kita? Kejap hati kita taat kepada Allah, kejap hati kita engkar, kejap hati kita zikir ingat Allah, kejap hati kita lalai entah ke mana, dalam solat pun lalai, baca Quran pun lalai. Di sinilah yang kita nak belajar. Jadi bagaimana cara dia? Az-zikru, zikir. Zikir, insya-Allah, ya. Baik, kemudian fadzikru yathmurul maqamat kulliha minal yaqadhah ila tauhid. Tapi ini tu yang saya terjemah secara umum. Antara di sini juga ialah dia cakap pada kita, zikir akan membuahkan kedudukan, ketetapan pada hati kita. Minal yaqazah, bermula daripada hati yang sedar. Ya, yaqazah ni hati yang sedar. Ila tauhid, kepada hati yang hidup dengan tauhid seluruhnya. Apa makna hidup dengan tauhid? Hidup dengan keesaan Allah.
wa huwa aslun kulli maqamin, dan ia adalah asal kepada segala maqam, allati yubna dzalikal maqam alaiha, yang mana maqam kaedah asas bagi maqam tersebut. Oh, ini mungkin ada tertinggal terjemahan ni. Dia adalah asal kepada segala maqam, allati, yang mana yubna, dibina dengan maqam itu segala yang maqam-maqam yang lain-lain, kedudukan hati yang lain-lain, bermula daripada sedar. Jadi masalah sekarang ni ialah masalah hati saya, hati tuan-tuan, hati kita ni hati yang lalai, hati yang tak sedar. Sekarang sedar tak? Sekarang sedar tak sekarang ni? Kita duduk kat mana ni? Kejap ustaz, saya pun tak tahu duduk di mana. Ni tengoklah. Kan tadi kan balik rumah kejap tadi. Duduk dalam masjid tapi hati duduk kat rumah. Kan? Duduk dalam masjid, duduk bincang pasal ingat Allah tapi hati ingat suami kan? Contohnya dengan ni, maknanya orang ni belum sedar apa yang dia sedang lalui. Sama juga kita dalam solat. Kita sedar tak kita dalam solat? Ya ustaz. Macam mana sedar duduk dalam solat sedangkan macam-macam dalam solat tu kita ingat? Kalau kita betul-betul duduk dalam solat, kita berdepan dengan Allah, hanya Allah saja kita ingat. Itu hati yang sedang merasai, sedar apa yang dia telah lalui. Samalah saya, samalah kita. Jadi dengan zikir itu dia akan mula mencetuskan satu kedudukan hati yang mula sedar. Siapa diri kita? Sedar tak sekarang ni? Siapa diri kita? Siapa yang sedang mengurus takbir hidup kita yang sebenar-benarnya? Tapi kita boleh sebutlah sekarang ni Allah. Lepas ni, lepas keluar nanti, lepas balik rumah nanti, lepas duduk dengan cucu nanti, lepas jumpa kawan nanti, sudah. Di mana hati kita? Ginilah. Dan kepada apa? Kepada tauhid. Hidup dengan tauhid, hidup dengan Allah. Apa makna tauhid? Mengesahkan Allah, hanya Allah. Kita berjalan kerana Allah yang izinkan, kita bergerak kerana Allah yang izinkan, kita itu, kita ini semua Allah, 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 Allah. Ketika itu kita tidak akan lagi lalai dari Allah. Inilah puncanya daripada mana asasnya az-zikru, zikir. Bolehlah ya, insya-Allah. Baik, perbahasan berkaitan dengan perkara ini sangat banyak untuk dibahaskan. Kitab-kitab para ulama tasawuf dan sufi adalah rujukan utama dalam membincangkan perbahasan ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak panjangkan, nak mendalami, maka kena beli kitab-kitab ulama-ulama tasawuf. Ya, ulama-ulama sufi. Bahkan mereka para ahli yang memahami perbahasan-perbahasan tasawuf sedemikian. Sesiapa yang ingin mengetahui perbahasan lanjut tentang perbahasan yang dibincangkan, maka hendaklah dia merujuk kepada para ahlinya. Ya kena ingat, dia kena rujuk, setiap ilmu ada ahli. Jangan belajar dengan sebarangan orang. Ya, jangan ikut suka, sebab bukan kita nak pertikai ilmu orang lain, tapi setiap ilmu ada ahli. Ya, kalau kereta kita rosak, nak bawa kat siapa? Tak payah tanya lah ya. Habis dah tanya ni supaya nak pastikan kita tahu. Ya, jangan pula kereta rosak, habis bawalah kat tu, kat petani tu. Sama juga dalam bidang agama. Ya, kadang-kadang kita nak tanya dalam tauhid, kena rujuk ulama yang pakar dalam bidang tauhid. Ya, kita nak dalam bidang fiqh, kena rujuk ulama yang pakar dalam bidang fiqh. Begitu juga ulama dalam bidang tasawuf. Ya. Sebab tu setengah-setengah tu tidak dibenarkan ya, ustaz-ustaz yang dia tidak ada murabbi mursyid, tiba-tiba dia nak mengajar kitab hikam. Kitab hikam ni kitab pertengahan ilmu tasawuf, bukan kitab tinggi lagi. Tapi siapa yang nak mengajar kitab tu, dia kena ada murabbi mursyid. Dia kena duduk di bawah bimbingan murabbi mursyid. Kalau dia tidak ada mursyid, jangan dia mengajar kitab hikam. Kalau tidak, dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Kerana dia mengajar sesuatu yang dia sendiri tidak rasa. Macam kita nak bercakap ni, kita nak bercakap tentang ketuhanan, kita ada rasa tak? Ya, rasa kebesaran, rasa keagungan, rasa kegerunan, kita nak sebut saja, tapi hati kita jauh ke mana, tak tahulah. Ini kita berbohong. Maka bila mana kita berbohong dalam pengajaran kita, macam mana orang yang depan kita nak rasa? Tapi kalau kita nak tahu seseorang itu bicara dia tentang Allah itu benar, kita juga boleh rasa. Bila mana bercakap tentang Allah, tentang Rasul, dia berbicara tentang rindu Rasulullah, ya, tapi dia tidak nampak kerinduan pada Rasulullah. Orang yang dirindu pada Rasulullah ni lain bicara dia. Ya, dia bicara bukan lagi dengan lisan, tapi dia bicara dengan hati.
Begitu juga kita dengan Allah, dengan Rasul. Allah ni dia bukan bicara lisan, dia bicara hati. Kan Allah itu keimanan kita kepada Allah, dalam hati kita. Baik, secara ringkasnya di sana terdapat hubung kait yang amat rapat di antara qalbu, zikir dan al-mazkur. Saya pernah sebut sebelum daripada ni ya. Cuba kita lihat muka surat 99 tu. Cuba lihat muka surat 99. Rukun perjalanan hati untuk mengenal Allah. Ni ya. Ni rukun perjalanan hati kita untuk mengenal Allah. Ya. Pertama al-qalbu, hati. Yang kedua az-zikru, zikir. Yang ketiga al-mazkur, Allah yang diingati. Yang keempat ialah murabbi, mursyid. Ya, kena ada seorang pembimbing kerohanian yang mendapat kedudukan gelar mursyid. Apa makna mursyid? Yang telah diberi izin oleh gurunya, ijazatul irsyad. Dia setiap benda ada ijazah. Nak berdakwah, dia ada ijazah dakwah. Guru kita tengok kita dah boleh berdakwah. Ya. Da'i dalam bahasa Arab, dia ada adab dia ada akhlak dia. Ya, da'i ni dia tak cakap apa ya. Ada setengah kita, subhanallah, kita tengok dia da'i, dia nak mengaku dia pendakwah, tapi dia cakap subhanallah, dia cakap kasar, berguna perkataan-perkataan yang buruk. Orang tanya dia soalan, ustaz, boleh tak boleh ya saya nak buat macam ni, kenapa engkau nak buat macam tu? Tengok, orang tanya dia soalan, boleh tak boleh ustaz? Ustaz kan da'i, ustaz kan pendakwah. Saya nak tanya soalan, boleh tak saya nak buat macam ni, kenapa engkau nak buat macam tu? Tengok dia jawab. Ni da'i ke apa ni? Cuba tengok, ada beberapa da'i yang menjawab soalan. Saya lupa lah ustaz, kenapa engkau lupa? Saya pernah tanya sekali, saya pergi seorang, saya tanya, saya kata, ustaz saya nak tanya ni, adakah saya ni redha tak kalau saya buat macam ni? Saya ada masalah ni ya, kalau saya buat macam ni saya redha tak? Dia jawab, dia tanya apa? Engkau redha tak? Lah, orang datang pada dia nak tanya, dia tanya kita balik, engkau redha tak? Engkau redha tak? Cakap kasar kan. Ya, kita hormat dia, kita jumpa dia, kita nak mikir pandangan dia, dia pula engkau redha tak? Engkau redha? Kalau engkau redha, engkau redha lah. Kalau engkau tak redha, engkau tak redha lah. Lah, jawab gitu. Saya pun bangun, terima kasih ya. Sebab baik kita hormat lagi dia. Kalau kita tak hormat lagi dia, engkau apa hal? tak adalah jawab macam tu kan. Jadi kita dengan dia sama. Tengok, bagi orang macam ni tak layak untuk diberi ijazah dakwah. Jiwa dia keras, mulut dia mulut apa dia panggil? Kalau kita nak cakap juga, sudah, kita pun dah jadi apa? Mulut apa? Pekat? Mulut apa? Mulut longkang. Maka orang ni kalau guru-guru yang mursyid, dia tak akan bagi lagi. Saya pernah satu kali ada orang tanya syekh saya, ni rahsia ni sebenarnya, tapi saya tak ada masalah. Saya dalam mengajar ni, saya cakap apa yang betul. Kalau saya tak bagus, tak bagus lah. Kenapa perlu cakap kita bagus? Dah kita tak bagus, dan kita pun bukan bagus sangat pun, betul ya? Kena mengaku kita duduk depan ni, kita lah yang paling bagus, mengarut ya. Tak ada manusia yang paling bagus ya, kerana manusia adalah manusia. Sebab tu puan-puan saya selalu duduk itu, bukan saya tak cakap sangat. Contoh kalau ustaz buat silap kan, tuan-tuan jangan cakap ustaz pun buat silap juga lah, dia pun orang lah, dia ada perasaan kan. Kalau saya bawa contoh lah, ustaz duduk tengah sedih, ustaz pun sedih juga, boleh tak tuan-tuan cakap macam tu kat ustaz? Lah, dia pun orang lah, dia ada perasaan lah ya, dia pun sedih juga lah. Ada seorang tu dia cakap kat saya, ustaz marah ke ustaz? Iyalah saya marah lah. Ustaz pun marah juga. Iyalah saya pun orang, saya cakap marah lah juga. Ada satu kali tu kan, ada seorang tu dia tanya syekh saya, dia kata, ustaz ni tak boleh ke? Contoh jadi ketua lah, jadi ketua. Syekh, macam mana ustaz ni boleh jadi ketua? Tak boleh. Kenapa? Dia tak matang lagi. Syekh saya cakap,
Saya ni dah kahwin, dah umur masa tu umur 30 lebih lah juga kan, bukannya, tapi taklah tu. Dah umur dah 30 lebih, dah kahwin, dah ada anak, dah mengajar dah. Tapi Syekh cakap aku tak matang. Kita berfikir balik, apa yang aku tak matang ya? Kadang-kadang kita ni bukan tak matang dengan orang, kita tak matang hubungan kita dengan Allah. Boleh? Dah matang. Ini yang ada ni, dah matang hubungan kita dengan Allah. Macam kita tengok kat orang-orang tu kan, kita tengok ada orang, dia ni tak matang lah cara dia bercakap. Dia dah umur 60 kan, cakap gelak-gelak, cakap ketawa-ketawa, bergurau-gurau tempat yang tak sepatutnya. Kita pun tengok dia tak matang. Rupa-rupanya kita ni bukan dengan orang, kita tak matang dengan Allah. Cara tingkah laku kita, kita tahu kan Allah sedang tengok kita kan? Ya. Kita tahu kan Allah sedang berinteraksi? Ya. Kita tahu kan bahawa Allah sedang menilai kita? Ya. Macam mana gerak-geri kita? Kita depan mak kan, kita duduk dia depan mak, depan ustaz kita diam kan, belakang mak dengan belakang ustaz, sudah. Sedangkan kita depan Allah kan? Ya. Tu baru kita, tak matang. Gitulah. Okeylah, cukuplah setakat tu. Boleh insya-Allah. Jadi kita nak bagi tahunya bahawa mesti hati kita, kemudian ada zikir, ada mazkur yang Allah yang kita ingat, ada murabbi mursyid yang membimbing kita. Okey, selesai insya-Allah situ. Kita masuk muka surat 100. Sebab lambat sangatlah tajuk ni. Ya, muka surat 100. Hanya Allah di hati kita. Tu ya, hanya Allah yang ada di hati kita. Lepas ni kita kena minta dengan Allah bahawa hanya Allah di hati kita. Tapi saya selalu sebut Allah dan Rasul. Sebab tak akan mungkin Allah tanpa Rasul. Tak sah hati kita mengingat Allah tanpa ingat Rasul. Sama juga kalimah syahadah. Tak sah syahadah kita kalau sekadar asyhadu an la ilaha illallah. Dah habis kat situ. Tak akan sah. Itu benda yang kita dah faham dah. Cuma yang ni kita baca sekejap lah, dia dah banyak kali baca ni. Cuma kalau syekh saya, dia tukar kat bawah tu. Dia tak kata ma fi qalbi ghairullah. Apa tu? Yang sebelum ni, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu maksud saya. Kalau sebelum ni kita baca Nur Muhammad, tapi dalam bacaan syekh saya, kerana apa? Kerana Nur Muhammad itu dia adalah sesuatu perkataan yang khusus kepada orang yang khusus, yang boleh faham. Untuk masyarakat awam, bahkan ada setengah-setengah ustaz, minta maaf, mereka mempertikaikan kerana mereka tak cukup faham. Bukan nak merendahkan ya, sama juga kita. Ada bab-bab tertentu dia boleh kata bahawa kita tak faham, kerana tidak semua benda yang kita faham, walau sebijak mana diri kita. Boleh ya? Walau sebijak mana diri kita, jangan kita mengaku bahawa semua benda kita faham. Ya, pergi jumpa kawan kita tengah sedih, dia kehilangan suami, dia kehilangan anak. Kita tak pernah pun hilang suami, hilang anak, tapi kita bijak, kita faham. Kita bercakap, I pun faham. Tak faham. Betul ya? Apatah lagi saya kata, akak, suami-suami akak ni saya lebih kenal. Sudah mengarutlah ustaz ni. Mana ada kita lebih kenal suami orang lebih pada kita? I kenal suami you lebih pada you. You tak payah mengarut dah. Ginilah. Jadi menyebabkan syekh saya, dia kata takut orang awam terkeliru. Ya, ada benda memang tak boleh kita nak sampai ke tahap itu. Macam sekarang ni lah, ada setengah-setengah ustaz yang mungkin dia ni, wallah alam, kita tak faham bagaimana pendirian dia. Kadang-kadang dia jawab semua soalan yang sepatutnya dia kena jawab pada tempat-tempat tertentu, orang-orang yang tertentu kan, tapi dia jawab semua soalan yang akan menyebabkan musuh-musuh di luar sana yang mungkin dengan keadaan dengkinya,
Ya, dia orang ni kalau glamour sangat, ada orang dengki juga kan. Ada orang ni dia glamour. Ya, dia punya live dia ribuan. Kita punya live apa? Puluhan. Jadi ada ustaz ni dia dengki kat ustaz lain. Ada juga ustaz ni dia nak tumpang glamour. Memang kita belajar kaedah-kaedah. Kalau kita ni nak cepat glamour, ya kita tumpang siapa-siapa. Glamour lah kita. Kita buat program, kita panggil siapa? Seorang lagi yang dia punya followers dia ramai. Itu cara dia. Saya tak pernah lagi. Tak buat, biarlah tak glamour ke, itu Allah, serahlah pada Allah, ya. Tapi kadang-kadang rasa nak buat juga kan, takkan tak nak glamour. Jadi bila mana ada seorang ustaz ni terlalu glamour, ada orang nak tumpang glamour dia dengan dua cara. Satu cara mendampingi dia, satu cara bantai dia. Maka semua dah ini dah, itu dunia yang ada pada dunia hari ni. Kita pun tahulah. Jadi Syekh saya sebut alal hadi, kepada Nabi yang membawa hidayah, sallallahu, maka selawat Allah ke atasnya. Tapi kalau kita kata Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, memang Nabi itu adalah cahaya, ya. Jangan faham pula yang ni yang kita nak kena bimbang pula lah. Nabi itu orang ke cahaya? Ini orang yang Nabi itu kan, kalau kita baca anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta syamsun, engkau wahai Nabi Muhammad adalah matahari. Nabi ni orang ke matahari? Sudah. Ini kenapa yang lambat sangat faham ni? Tapi ada orang memang tahap dia macam tu pemahaman dia. Saya pelik dunia akhir zaman ni. Kita cakap perumpamaan dia tak faham. Nabi itu umpama matahari, itu maksudnya. Tapi bahasa Arab, anta syamsun, engkau matahari, anta badrun, engkau bulan purnama. Tapi kalau kita orang Malaysia, kita kata engkau seumpama bulan purnama. Tapi Arab dia tak cakap gitu. Anta nurun, engkau adalah cahaya, fauqa nurin, engkau mengatasi cahaya lain. Maka cahayamu, cahaya yang bergemerlapan memadamkan cahaya-cahaya lain. Itu apa tu? Kiasan. Macam kita tengok wajah akak-akak ni sekarang ni bercahaya lah. Cahaya apa ustaz? Cahaya lampu ke? Cahaya apa? Cahaya matahari. Janganlah kenapalah yang lembab sangat. Bukan puan-puan dia, bukan puan-puan. Ada orang memang macam tu. Ni ustaz ni cakap sesak lah ni. Nabi tu cahaya, mana ada Nur Muhammad. Dia tak faham bahasa kiasan. Betul ya? Jadi Syekh saya tak nak panjang cerita, maka dia kata alal hadi. Jadi kita baca sama-sama lagi sekali ya, supaya melekat Allah itu di hati kita, namanya, kebesarannya. Kita baca insya-Allah. Tapi saya baca ikut cara saya lah. Ada cara baca macam lain. Tapi kita baca je lah ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Antara selalu kita duk baca dalam munajat-munajat. Saya dulu masa muda-muda dulu lah. Dulu saya banyak juga bawa-bawa qiyamul lail. Dulu saya buat lirik dalam bahasa terjemah umum, bukan terjemah harfiah. Ni saya baca tak tahulah tak ingat lagi. Dulu sekadar menghiburkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, cukuplah bagiku keagunganmu, tiada lagi dalam hati ini selainmu. Cahaya Muhammad sallallahu, tiada Tuhan melainkan Allah.
Itu yang saya baca dulu-dulu masa muda-muda dulu. Sekarang taklah muda sangat. Allah, ya. Itulah. Ya, semoga Allah Ta'ala meletakkan namanya, rasa kebesarannya, rasa segala-galanya dalam hati kita. Saya tak boleh minta maaf lah. Saya lemah sikit. Ya, kalau saya tekan sikit lagi, saya jadi tak boleh mengajar. Allah. Jadi maksudnya di sini ialah hasbi ni cukuplah bagiku. Rabbi, Tuhanku. Jallallah, keagungan Allah. Tapi kalau kita terjemah secara maksud, cukuplah bagiku keagungan Tuhanku, kebesaran Tuhan. Sekarang ni kita tak pernah rasa cukup. Betul kan? Dah cukup dah. Ada rasa lagi nak berjalan, dan takkan tak nak. Kan dah boleh berjalan sekarang ni. Ada lagi kalau yalah, nak beli itu, nak beli ini, nak pergi ke situ, nak pergi ke sini, ada. Nak cucu lagi tak nak dah. Nak menantu kan? Betul. Ini memang tak mampu untuk kita nafikan. Kalau tak, yang belum ada nak menantu, alah, anak dah besar, rasa nak menantu lah. Kalau dah dapat menantu, nak cucu pula, kan? Dapat cucu perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, nak cucu laki-laki kan? Sama lah kita. Yang belum kahwin nak kahwin, yang dah kahwin nak anak, yang dah ada anak nak cucu, ada cucu lelaki nak cucu perempuan, ada menantu lelaki nak menantu perempuan. Betul? Nak pergi umrah lagi? Tengok nak pula dah. Tadi rasa tak nak. Memang tak boleh. Memang nak. Kenapa tak pernah cukup? Manusia ni dia tak pernah cukup. Nak makan lagi? Yang ni memang confirm lah. Yang ni kan semalam dah makan, nak tidur lagi? Nak. Belum cukup. Orang bila mana dia dapat Allah cukup bagi dia. Sebab tu ada orang ni kalau dah dapat Allah, dia tak tidur. Cukuplah Allah bagi dia. Kalau dia tidur pun dia tidur sikit, dia berjaga malam banyak. Kenapa? Cukuplah Allah bagi dia. Dia dah seronok dah. Kita tak sampai lagi ke tahap itu. Nak tambah lagi harta? Nak beli lagi rumah? Kalau ada peluang, ada duit, betul kan? Ni kereta ni yang cantik-cantik keluar ni, tak nak beli. Puan-puan je tak nak beli, orang lain nak beli. Dah beli dah pun. Betul. Saya ni kan, saya ada satu lagi, saya nak beli kereta laju. Betul. Ni live ni kan susah juga ni cerita ni. Saya ada satu lagi, saya nak beli kereta ni pun dah laju juga ni. Saya tekan, kalau saya pergi masuk highway, saya tekan gitu sampai tak angkat-angkat dah, saya tekan. Tapi dia pergi 15 je paling pergi kan. Saya duduk lain kalau saya seorang lah, saya ada anak lain, kalau saya seorang, saya tekan aja. Saya tekan sampai tak boleh nak angkat dah. Tak boleh nak tekan sekarang. Kereta ni kenapa ya? Kereta ni 15 je paling. Kalau menurun tu dia pergilah 16, kemudian dia naik balik. Ada satu lagi cerita-cerita saya nak beli kereta laju. Kan biar tekan tak angkat tu dia naik 300. Tak adalah. Maknanya ada tak perasaan? Ada. Belum cukup lagi. Hanya Allah yang boleh cukup. Sebab tu hasbi, cukuplah bagiku. Orang kalau hati dia tidak dipenuhi dengan rasa dengan Allah, selagi itu dia takkan cukup. Betul. Allah, hanya Allah di hati kita. Allah. Saya duduk dengan syekh saya kan, Allah. Kita duduk ni, duduk saja-saja ni. Sembang-sembang sekejap kan, berhentilah sambil-sambil. Dia pun berhenti sembang, kita berhenti sembang. Kadang-kadang Allah, terkejut gitu. Duduk makan, Allah. Biar Allah dalam hati kita. Masa duduk dengan suami, masa duduk dengan isteri, masa duduk dengan cucu, duduk dengan anak-anak, cakaplah. Tapi hati kita Allah.
Terima kasih Allah Engkau bagi aku suami, ya Allah. Terima kasih Allah Engkau bagi aku isteri. Terima kasih Allah Engkau bagi aku anak. Terima kasih Allah Engkau bagi aku cucu. Terima kasih Allah Engkau bagi aku kehidupan apa yang ada ni. Kita rasa buruk kehidupan kita ni kan, kita rasa orang lain lagi kita rasa susah, orang lain lagi susah. Kita rasa sedih, orang lain lagi sedih. Terima kasihlah ya Allah dengan apa yang ada. Kadang-kadang rasa tak cukup lagi kan. Tambah-tambah orang lelaki kan, betul, tak cukup. Ada isteri satu, dia nak tambah lagi, dia tak cukup. Tapi kalau dia dah jumpa Allah, dia dah rasa lain. Yang ada ni pun dia tak nak dah. Tapi janganlah jadi itu wali lah, itu wali kan. Macam Ibrahim bin Adham kan, Ibrahim bin Adham kata silap saya, dia asalnya raja. Satu kali dia nak jadi wali tu, sebab ada orang duk berjalan atas, dia dengar tapak kaki orang duk atas bumbung dia, bumbung istana dia. Wallah alam, dulu ada bumbung ke tak, wallah alam, kita pun tak faham bagaimana istana dulu. Dia berjalan, dia pun tanya, engkau duk buat apa atas bumbung aku? Duk berjalan, berlari. Dia kata, aku duk cari unta. Dia kata, unta aku terlepas kat atas bumbung kau. Pelik dia. Dia kata, mana ada unta atas bumbung istana? Dan engkau tak akan dapat cari unta engkau di atas bumbung istana selama-lama. Dan mana ada unta? Kat sana, cari kat sana. Kalau carilah padang pasir, carilah kat dalam hutan, cari unta kat atas bumbung. Dia pun jawab, apa yang duduk tengah cari tu? Dia jawab, dia kata, begitulah engkau cakap aku cari unta atas bumbung istana tak akan jumpa, samalah engkau cari Allah dalam istana kamu tak akan jumpa. Selagi mana kamu merasa diri kamu raja, kamu hidup dengan kemewahan, kamu hidup dengan kemegahan, kamu hidup dengan kemuliaan, kamu tidak akan jumpa Allah di dalam istana kamu. Dia pun faham apa mesejnya. Akhir sekali dia tinggal isteri dia, tinggal anak dia, tinggal istana. Dia pergi, dia dah rasa itu dengan Allah, dia rasa seronok dengan Allah. Ya. Jadi begitulah keadaan dia. Okey, boleh insya-Allah ya. Jadi kita terjemahnya, hasbi, cukuplah bagiku, Rabbi, Tuhanku, Jalallah, iaitu Tuhan yang memiliki segala keagungan. Ma fi qalbi, ma tu tidak. Fi qalbi, tidak ada di dalam hati aku, ghairullah, kecuali Allah. Alal hadi, ke atas insan yang membawa petunjuk, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ungkapan yang amat jelas, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sentiasa baca zikir ni. Ya, qasidah ni kita nak baca biasa pun boleh, nak baca dengan apa yang kita baca tadi pun boleh. Ya. Jadi apa maksudnya? Yang tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Apa maksud? Yang ada hanyalah nama Allah. Ya, hanya nama Allah ada dalam diri kita. Ya, dulu kita bercinta dulu kan, masa bercinta tu, oh subhanallah, kita cakap kepada kekasih kita, ya, engkau jangan risau. Kerana apa? You jangan risau kerana nama you telah terpahat di hatiku. Wah, dia pahat, dia ukir nama kekasih dia di hati dia. Sekarang sudahlah, padamkan balik. Tapi yang dah pahat ni payah nak padam. Nak padam macam mana? Padamkanlah balik. Ya, letaklah nama Allah, pahat nama Allah di hati kita. Yang kedua, apa makna tiada Allah, tiada dalam hati kita kecuali Allah? Yang ada hanya rasa keagungan Allah, yang hanya ada ingatan kepada Allah, yang ada hanya cinta dan rindu kepada Allah, yang ada hanya Allah. Hanya ada satu nama dalam hati kita, iaitu nama Allah. Ni saya tulis begini, tapi tolong jangan lupa lah, sebab bawah tu saya ada sebut, namun sewajarnya difahami bahawa untuk meletakkan nama Allah dalam hati dan agar nama Allah kekal di dalamnya, maka jangan sekali-kali lupa nama kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya janji Allah kepada kekasihnya. Allah Ta'ala ni dia menyebut dalam satu hadis kursi, ya, di saat Nabi bertanya kepadanya, apakah kelebihan Nabi Muhammad di sisi Allah? Allah jawab kepada Nabi, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Idza dzukirtu, apabila namaku disebut, kata Allah, dzukirta ma'i, namamu akan disebut bersama namaku. Jadi bila mana nama ni, ada dua nama di hati kita, Allah dan Rasul. Kerana tak akan ada nama Allah di hati kita tanpa adanya Rasul. Sebab tu bila mana kita baca saja pun mesti sebut tu. Ada satu bacaan kan, kita baca Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la
Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, al-Mustafa haqqan, nabiyuna sidqan, al-Mustafa haqqan, nabiyuna sidqan, wa syafi'ul khalqa yawman ardi ala Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Zikir Allah, tapi mesti sebut Nabi Muhammad. Dia tak boleh tak sebut nama Nabi Muhammad. Ya? Kalau ulama dia akan tulis, mesti dia akan sebut. Walaupun zikir itu zikir Allah. Okeylah, itu antara contohnya. Baik, maksud hanya satu nama dalam hati, iaitu hati yang paling dalam. Itu maksud. Itu satu lagi. Hati yang mana yang kita maksudkan di sini, yang dalam hati kita kecuali Allah ni, iaitu hati yang paling dalam, yang mana ingatannya akan berakhir hanya kepada satu nama yang memiliki zat yang esa, iaitu Allah. Hati kita ni ada 7 lapis. Tengok balik yang kita belajar sebelum ni, ya, yang paling dalam. Fahamilah dengan mata hati, insya-Allah kita boleh faham. Itulah, ya. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, kita teruskan muka surat 101. Kita ni nak kena khatam, tapi tak sempat dah tahun ni kan. Tak sempat dah tahun ni. Tak apalah, tahun depan lah kalau tak sempat. Zikir mahabbatullah. Apa makna zikir mahabbatullah? Itu zikir yang akan mencetuskan rasa cinta kepada Allah. Zikir hati mencintai Allah. Ni yang saya pernah sebut sebelum ni. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan masih ingat yang ni, ya. Berkata Arif Billah, Habib Omar bin Hafiz. Saya cerita sedikit, saya pernah cerita banyak kali dah tempat lain pun. Zikir ni satu kali masa saya duduk di Tarim, ya. Tapi orang nampak saya ni lebih pada Hadramaut. Saya dulu belajar di Mesir dulu. Saya belajar Mesir 6 tahun saya di Mesir, ya. Dan di sini saya sekejap saja, 2005, 2008, ya. Itu pun balik, ya. Cuma saya nak sebutnya, satu kali Habib Omar bagi tahu kepada pelajar, ambil wudu, kemudian ambil bantal. Dia pergi ke asrama tu, ambil bantal, ambil wudu, ambil bantal, masuk dalam masjid. Dia kata, kenapa pula ni ambil bantal, siap bantal kan, nak bawa selimut, bawa selimut, masuk dalam masjid. Okey, dia nak bagi amalan. Pertama sekali baca 5 juzuk Al-Quran, ya. Jangan keluar daripada masjid selagi mana tak habis ni. Lepas isyak, ya, keluar masjid, ambil bantal, balik. Pertama baca, kemudian kalau dalam masjid ni tak kira lah nak duduk tepi dinding ke, nak duduk dekat tiang ke, boleh bersandar ke, nak duduk tengah-tengah ke, pulanglah. Baca 5 juzuk Quran, ya, 5 juzuk Quran. Lepas 5 juzuk Al-Quran, baca zikir la ilaha illallah 1200 kali. Ini dah yang saya nak kongsi ni. Dan muka surat 102 pun samalah. Kemudian baca zikir Allah 1200 kali. Kemudian ada satu zikir lagi ni akan datang, saya sebut pada tuan-tuan, 1200 kali juga. Yang keempat, yang kelima, baca selawat 3000 kali. Yang keenam, baca istighfar 3000 kali. Selesai semua tu baru boleh keluar daripada masjid. Cuma kalau dah terbatal wudu, tu pergi keluar, ambil wudu, masuk balik. Ni 5 juzuk Quran, 1200 zikir la ilaha illallah, 1200 zikir Allah Allah. Ni kadang-kadang kita cakap macam ni kan, kata cakap macam ni, orang di luar sana yang tidak faham ni, ni mana dalil ni baca 1200 ni. Ni susah, orang macam ni susah, ya. Kerana ada orang ni kita tak tahu nak cakap macam mana, ya. Mungkin tak belajar, mungkin belajar tak boleh faham, sebab belajar ni tidak semua yang boleh faham. Atau mungkin belajar tapi Allah tak buka ilmu-ilmu tertentu pada orang-orang tertentu. Kita nak cakap Allah, macam ilmu dunia ni pun, ya, macam doktor kan, doktor,
Ada ilmu-ilmu dalam bidang kedoktoran ni. Ada yang doktor ni, ada dia doktor apa? Kena tanya pula dia doktor apa. Ada doktor gigi kan. Jadi kalau doktor gigi nak faham doktor jantung boleh ke? Boleh ke doktor jantung faham doktor gigi faham doktor jantung? Tak boleh. Tak tahulah, saya cakap tak boleh, doktor kena tanya doktor lah apa yang doktor yang dia kan. Doktor ni, dia doktor sendiri pun dia tak faham semua yang dalam bidang doktor. Betul doktor Datuk ada doktor. Datuk ada. Sama juga dalam bidang ni, dalam bidang ilmu agama ni. Tambah ilmu agama ni dia ada ilmu kerohanian. Roh. Sebab tu di sana ada aulia-aulia, ada wali-wali Allah. Dan difahamkan bahawa setiap perkara dia ada ilmu. Setiap perkara ni dia ada ilmu. Macam doktor juga, dia bagi ubat kat kita, dia suruh kita makan ubat ni 3 biji aja ya. Saya pergi, saya ada masalah paru-paru ya. Saya tak boleh dengan ubat-ubat ni, tak boleh ya. Panadol tu pun saya kena makan 1 biji kena belah 2. Saya allergic dengan ubat. Oh, kena ubat lain, memang saya dah masuk hospital, hampir-hampir nak mati, kata doktor tu cakap lah, sikit lagi saya lewat mati. Dia kata akan tertutup seluruh saluran pernafasan, dia kata yang dalam tu ya, sebabnya makan ubat. Balik Kelantan, ni cerita habis masa lah tuan-tuan, masa lagi ke? Saya tak minat sebenarnya cerita, tapi nak bagi tahunya, ada doktor ni cakap kat saya, dia cek semua sekali, pergi kat doktor pakar kat Avicenna kat sini, doktor pakar. Dia kata, awak ni, encik ni, dia kata boleh makan ubat ni je, kecil aja ubat ni. Saya tengok ubat kecil aja ubat tu, makan sebiji sekali je satu hari. Tapi saya tengok orang lain, ubat yang besar ni 3 biji kan. Saya tengok orang rumah saya dapat ubat besar-besar, ubat dia besar ni 3 biji 3 kali satu hari. Saya pula ubat kecil aja, sebiji satu hari. Saya pun cuba 2 biji saja. Kan, lah doktor, bukan dia tahu sangat doktor, Allah lagi tahu. Buatlah nak tahu, saya makan 2 biji sebab saya sakit ya? Sebab doktor kata ubat tu dia boleh menyebabkan kita mudah nak bernafas. Saya kata makan 2 lah, lagi cepat bernafas kan. Makan 2, bong, sudahlah, matilah aku. Macam kita kena hormat ilmu orang. Jangan buat pandai-pandai, walaupun kita ni wali besar pun, dah doktor cakap sebiji je lah. Apatah lagi kalau wali ke kuali. Nak cakap kita ni yakin pada Allah lebih pada orang lain, tak payahlah, ikutlah, hormatlah ilmu orang. Samalah dalam bidang ni. Tapi ustaz di luar sana, dia bukan bidang ini, dia bidang lain, dia tak mengaji pun, dia mengaji dalam bab lain, bukan tak mengaji. Ni betul ke ni nak baca 1200 ni? Tak apalah, dah tak nak baca, sudahlah. Kita dah baca, kita dah pergi jauh dah. Baca, kenapa baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali? Ada yang baca 41 kali kan. Dia ada fadilat, dia ada fadilat, kelebihan. Mana dalil? Ada orang ni kita cakap dalil pun dia tak nak juga ya. Sebab tu dalam contoh bab maulid, ada orang ni sampai sekarang tak nak maulid. Apa salahnya kita sambut hari kelahiran Nabi, hari kelahiran anak kita pun kita sambut? Ni tak bid'ah pula. Tapi kita hari yang Nabi dia tak boleh. Tapi ada orang ni kita bagi hujah pun dia tak nak. Sebab tu setengah ulama kata dengan dia orang ni tak payahlah bagi dalil, doalah supaya dia dapat hidayah. Mengamuk pula, seolah-olah dia tak ada hidayah. Dia minta maaf. Saya cakap, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak terima, nak baca, silakan. Kalau tak terima, tak nak baca, habis, tak ada masalah apa pun. Bukan wajib, bukan sunat, harus. Apa makna harus? Nak baca boleh, tak nak baca tak boleh. Kalau nak rasa rindu pada Allah, nak rasa cinta pada Allah, bacalah la ilaha illallah 1200 kali. Tiap-tiap hari baca. Tengok 40 hari, tengoklah. Kenapa pula 40 hari? Pula sudah. Dah you rasa you hebat, you baca sekali dah boleh dapat. Okeylah. Kita ni tak hebat. Kita ni tak itu, hati kita lalai. Kita nak biar kenapa 40 hari kena itu kata ulama melalui pengalaman. Macam mak kita lah, mak kita kan ada pengalaman. Air tangan mak kita tak sama dengan air tangan mak orang lain. Sebab tu kadang-kadang kita minta mak ajar saya mak. Kalau ilmu mak kan, pengalaman mak kan, ni 3 sudu aja. Mak orang tu cakap 5. Itu mak orang tu cakap 5. Jadi pengalaman ulama dalam dia beramal dengan benda-benda yang mujarabat, benda-benda yang ada mujarab.
benda-benda yang ada khasiat, benda-benda yang ada fadilat. Nah, ni dia dah ini. Ada benda yang ada fadilat, ada benda yang ada khasiat. Biasa yang fadilat dia ada dalil. Fadilat solat duha, fadilat solat tahajud. Tapi kalau yang khasiat, khasiat dia tak ada dalil. Khasiat tongkat Ali, khasiat apa, Kak Cik Fatimah ke apa? Kacip, bukan Kak Cik. Ingat ke Kak Cik Fatimah? Oh, Kacip. Kacip tu apa? Ada khasiat. Mana dalil? Sudah. Dia tanya kita dalil pula dah. Ayat Quran surah berapa? Sudah. Ini orang ni saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang sebab tu salah satu daripada orang ni kalau nak mengaji agama, Imam Syafi'i letak syarat nak mengaji agama sebagaimana nak mengaji lain juga. Nak ngaji doktor, nak ngaji engineer, nak ngaji lawyer, nak ngaji IT ke apa, dia kena bijak. Tu syarat. Kalau tak bijak, tak payah ngaji agama lah, susah nak faham. Macam tadilah, dalil ada dalil. Dalil. Bukan kita nak merendah-rendahkan, memang kalau ada dalil kita bagi dalil. Minta maaf lah cakap setakat itulah. Sebab apa yang saya nak cakap ni, zikir 1200 kali satu hari satu malam. Kalau nak baca, kalau tak nak baca sudah. Kalau nak baca, baca. Zikir itu akan membuka antara lebih dia. Apa kelebihan dia? Apa fadilat dia? Ataupun apa khasiat dia? Apa yang mujarabnya? Dia boleh buka pintu hati kita. Allah campakkan rasa cinta dan rindu pada Allah. Sampai tahap mana? Contohlah, contoh kita duduk solat zuhur, kita solat zuhur. Lepas solat zuhur kita pun rasa, ya Allah, bilalah nak solat asar. Padahal kita tahu lepas solat zuhur pukul 4 akan datang nanti solat asar lah. Dia rasa rindu, ya Allah, nak tunggu solat asar. Lepas solat asar dia rasa rindu nak lepas solat maghrib. Kenapa? Orang macam ni lah, tengah-tengah tu dia akan solat sunat. Kenapa? Dia tak tahan nak menunggu solat yang akan datang. Rindunya dia. Kenapa? Kerana solat tu kan berinteraksi, berhubung, berkomunikasi dengan Allah. Dia tidur tak lena. Kenapa? Dia nak bangun solat, dia nak bangun baca Quran sebab dia rindu pada Allah. Sampai satu tahap ada awliya ni, dia kata apa? Kalaulah mati tu ada dijual di pasar, aku akan pergi beli mati itu, kerana terlalu rindu sangat nak bertemu dengan Allah. Kita ada rasa. Kenapa mereka sampai tahap begini? Kerana amalan yang mereka amal, sehingga Allah anugerahkan rasa rindu pada Allah dengan amalan itu. Kan amalan ni kan membawa kepada dua perkara. Satu, amalan membawa kepada pahala. Satu, amalan dia juga dapat pahala, dia juga dapat fadilat. Contoh solat duha. Solat duha ni dia ada fadilat dia. Antaranya ialah dia dapat pahala, tetapi dalam masa yang sama dia dapat murah rezeki. Solat tahajud bukan setakat dia dapat pahala, tapi dia boleh menyihatkan badan kita, memberi kekuatan kepada jiwa kita. Samalah zikir ni, baca banyak ni, ini kelebihan dia. Baca banyak ni kelebihan dia. Macam kita makan ubat lah. Ubat ni kena kalau 3 biji 3 kali sehari, ni macam ni. Yang ni 2 kali sehari saja, 1 biji saja. Ini macam ni kelebihan dia. Benda tu semua sekali ada. Sebab kita ni ada sakit. Sakit kita ada dua. Satu sakit zahir, darah tinggi, kecil mani, gaut, macam-macam lah. Satu sakit jiwa kita, lalai, riak, takabur. Dia menghilangkan benda-benda itu, dia ganti dengan sehat. Hati yang sehat, hati yang ingat Allah. Hati yang sehat, hati beriman pada Allah. Hati yang sehat, hati yang tawaduk. Hati yang sehat, hati yang ikhlas. Hati yang sehat, hati yang penyayang. Itu hati sehat. Hati sakit, hati yang penuh dengan kebencian. Macam mana nak buang itu sekali? Ya, hati yang sehat, hati yang ada cinta. Cinta yang paling benar adalah cinta kepada Allah. Bila mana ada cinta, ada rindu. Ya. Itu yang kita zikir. Batu zikir la ilaha illallah ni bolehlah zikir lah. Tapi kalau nak cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nak cepat. Kalau nak rasa lambat, bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bacalah macam-macam mana pun. Ada di belakang ni. Belakang. Cuba lihat sekejap. Tapi masa habis kan. Ada di belakang ni, saya bawa kepada tuan-tuan.
Tu muka surat 132. 132. Yang ni hati yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Ni. Nanti akan datang, nanti saya hurai satu-satu, tapi saya bawa contoh bacaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah ya maulana anta fil hubbi dawai anta suqmi wa shifai. Itu antara bacaan dia. Anta fil qalbi dimai anta ardi wa samai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah ya maulana. Ini antara zikir. Ya, dia ulama-ulama dia tahu kenapa. Dia hati kita ni dia hati yang seni. Jadi dia kena cetusan, dia kena cuik sikit. Anta fil hubbi dawai. Engkau wahai Allah dalam percintaan ini adalah dawai. Apa dawa? Penyakit. Anta suqmi, ya. Bukan dawa, penyakit. Dawa ni ubat. Minta maaf. Anta, engkau wahai Allah fil hubbi, dalam percintaan ini, dawai adalah ubat kepadaku. Sebab anta suqmi wa shifai, engkaulah juga wahai Allah dalam memberi penyakit dan engkau jugalah penyembuhku. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita cinta Allah, dia akan mencetuskan rasa rindu yang teramat sangat. Ia akan menyebabkan kita rasa sedikit terseksa dengan kerinduan. Pernah rindu kan? Seronok tak rindu ni? Keterseksa. Rindu ni agak terseksa, tapi indah. Betul. Inilah keindahan dalam keseksaan, keseksaan dalam sebuah keindahan. Betul. Pernah bercinta tak ni? Pernah dengan orang? Ya, dengan orang tak seronok. Dengan orang ni tak best lah. Ya, sebab kadang-kadang dia mengecewakan kita. Dia kata dia cinta kat kita, dia mengecewakan kita. Dia kata dia cinta kat kita, dia menyedihkan kita. Tapi dengan Allah, sekarang ni dah umur-umur macam ni kan, sudah-sudah dah kan? Ke ada nak bercinta lagi? Tak, jangan salah faham ni. Cinta dengan isteri dan suami hingga ke akhir hayat. Tapi bagaimana mencintai isteri dan suami secara betul-betul? Dengan mencintai Allah. Dan setelah itu cinta suami, cinta isteri kerana Allah. Dia lain. Takat tu dululah sebab dah banyak masa. Kenapa saya selalu lebih masa? Tak boleh lah ya. Setakat ni dulu isu, kita sambung akan datang nanti. Apa? 1200 kali ni, kalau kita sebenarnya sekejap aja agak. 1200 kali ni kita nak kata berapa minit ya? Paling lama pun 10 minit lah. Duduk sekejap 10 minit habis lah ya. Tapi kalau dah rasa banyak, ya mungkin mula-mula tu rasa banyak, lepas subuh 200, bagi 200, dekat nak tidur 200, dapatlah 1200. Tapi 10 minit aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 minit dapatlah kita kata 100. Begitulah lebih kurang. Paling-paling lama pun 15 minit. Saya tak sampai 15 minit. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kepada yang mengikuti live, ya, kalau nak amal, kalau tak nak amal tak ada masalah. Ya, kalau kita beramal, insya-Allah kita akan dapat suatu rasa yang benar-benar. Semoga setelah hidup kita pada akan datang nanti, solat kita dalam rindu Allah, baca Quran kita dalam cinta dan rindu kepada Allah, supaya nilai ibadah kita makin baik. Ya, fokus hati kita pada Allah. Setakat itu dahulu insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.